Edak sekali lah. Saya kata edak mau edak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali minta maaf lewat sikit tuan-tuan, kereta banyak atas jalan. Hari ni catat sejarah, saya mai ke Sungai Petani sejam setengah, lalu 50 minit ke sejam yang daripada Kok Diang. Hari ni catat sejarah sejam setengah. Dan mudahan penantian tuan-tuan tu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Syarat tuan-tuan diam, kalau tuan-tuan duk ngongam tak dapat apa. Yang kedua, alhamdulillah malam ni dapat sama-sama bersua dan bertemu. Dan mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambung tang mana? Tajuk baru sambung bab apa tu? Bukan kita nak sembang bab zina malam ni, bab liwat malam ni, bukan dia. Saya tadi buka-buka petang tadi ni, dia tertanggai dia punya penanda. Tang mana? Bab apa? Man syaribal khamra. Kalau kitab saya muka surat 296. Muka surat 286. Kalau kitab tu muka surat apa? 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra hatta yuzila aqluhu ya'tihi syaitanu fi duburihi 40 marrah kama ya'ti ar-rajulu imra'atah. Barang sesiapa meminum arak hingga hilang akalnya. Nabi kata, siapa yang minum arak sampai rosak kepala otak dia, terlalu mabuk sampai rosak dia punya kepala otak dia, sampai naik gila, sampai hilang siuman, Nabi kata, mendatang akan dia syaitan pada duburnya 40 kali, seperti mendatang lelaki akan perempuannya. Siapa yang dia minum arak sampai rosak otak, tuan-tuan? Minum arak sampai rosak otak. Tuan-tuan tengok tak satu video viral, saya rasa tuan-tuan tengok seorang India dengan Cina duk bertumbuk. Seorang sama seorang Mula bertumbuk di kedai runcit lah, kali jadi famous tuan-tuan.
Cuba tengok orang yang mabuk. Tak apa, agama mereka mungkin tak apa. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Pasal agama mereka punya agama tu urusan mereka lah. Kita pun tak mau ambil tahu lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi apa yang saya nak abang di sini, tuan-tuan cuba tengok. Bila mana orang mabuk ni tuan-tuan, tak boleh. Tuan-tuan cuba tengok keadaan orang mabuk masa tu macam mana. Tak boleh. Sebab tu Nabi kata siapa yang minum arak sampai rosak otak, sampai rosak akal, sampai hilang kewarasan, Nabi kata syaitan akan datang 40 kali dekat duburnya. Tahu dubur? Faham dubur? Jubur. Syaitan akan main ke pungkuk dia 40 kali. Seperti mana seorang lelaki mendatangi perempuan. Faham-faham ambil lah. Ayat tu boleh faham dah tu. Nak terang teruk-teruk ni tuan-tuan ni, mereka ada buat live payah. Saya lah penceramah bertauliah. Cakap mesti kena jaga punya lah ni. Dulu tak ada tauliah. Boleh randuk lah ada tauliah. Halal elok. Dulu taklah haram, cuma makruh. Lah payah tuan-tuan faham ambil ada kata tu. Dan tersebut di dalam Zawajir, sabda Nabi SAW. Barang sesiapa yang minum arak, tiada ia mabuk. Siapa yang minum arak tapi minum yang tidak mabuk, dia kata, berpaling Allah Ta'ala daripadanya 40 hari. Maknanya dia ni jauh daripada rahmat Allah. Dia jauh daripada barakah Allah. Dia jauh daripada taufik dan hidayah daripada Allah selama 40 hari. Itu kalau dia minum dalam keadaan dia tak mabuk. Minum tak mabuk. Dan barang siapa yang minum arak dan mabuk ia, tiada diterima Allah Ta'ala baginya sarfan, yakni sunat, dan tiada adlan, yakni fardu, 40 hari. Allah Ta'ala tak terima amal ibadat dia, sama ada yang fardu ataupun yang sunat, selama 40 hari. Bayangkan, na'udzubillahi min zalik, tengah-tengah tu dia mati tuan-tuan. Minum, mabuk, mati. Naya, na'udzubillahi min zalik. Subhanallah. Maka jika mati ia, mati seperti orang yang menyembah berhala. Mati macam orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah. Dan sebenarnya Allah Ta'ala bahawa memberi akan dia daripadanya tinatul qabal. Dikatakan orang, apa dia itu ya Rasulullah? Jawab Nabi kata tinatul qabal. Dia bertanya, apa dia ya Rasulullah? Nabi kata usarah ahlun nar, iaitu nanah dan darah ahli neraka, menjadi minuman mereka di dalam kelak. Na'udzubillahi min zalik. Nak minum nanah dengan darah tuan-tuan, saya bagi contoh mudah ya. Ibu jari Pak Long kena cekam, tahu cekam? Dia duk tekan tu pedih tu, cuba ambil tengok jarum tu, picuit dia punya cekam tu, tekan keluar nanah, ambil try hisap lepas. Saya bagi contoh lagu tu. Mak Long, try tengok Mak Long. Kelabu tak nampak muka Mak Long. Saya tak nampak muka Pak Long, tak bagi, tak nampak muka Mak Long ni macam gelap dunia. Mak Long lepas dah agak-agak Mak Long. Pi cucuk cekam tu bagi dia keluar nanah, ambil jari kaki tu hisap, minum tengok, lepas agak-agak. Dia kata geli Ustaz, tu atas dunia macam mana kan nak pergi dekat neraka kelak ni. Saya bisa tengok satu orang tuan-tuan, kaki dia menanah. Kaki dia menanah. Tak tahu dia jadi macam kaki dia tu bengkok nanah. Saya pergi dekat satu klinik, saya demam. Dia pergi klinik pasal tu, saya tengok doktor tu. Doktor yang klinik tu kawan saya. Saya tengok kaki dia merah tu, doktor tu ambil duk buang nanah tu, tekan nanah keluar macam paip tu. Cerung keluar macam paip. Masa saya tengok tu, saya teringat minuman ahli neraka tu adalah nanah. Saya tengok nanah, kita sampai kena pakai dia punya face mask, duk tengok tu geli.
Saya terbayang. Masa tu saya terbayang. Bagaimana kalau nana ni diminum? Warna tu elok dah lagu Nescafe ais. Warna tu elok dah. Hak mana tik Nescafe ais tu elok dah. Warna tu elok dah. Cuma ambil tambah ais, minum. Ya Allah, geli saya. Hantarai tengok. Kelahan lepas tak apa. Arak terlaknat daripada segala sudut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa bayi'aha wa mubta'aha wa asariha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila thamaniha. Telah melaknat Allah Ta'ala akan arak. La'anallahul khamra. Allah Ta'ala telah melaknati arak. Bukan takat arak tu Allah Ta'ala laknat. Wa syaribaha. Orang yang meminum arak tu Allah Ta'ala laknat. Tiba-tiba tuan-tuan duk pergi bersalam dengan orang duk minum arak, tuan-tuan cium tangan Allah, tuan-tuan. Oi, hina dina. Sebab tu nak cium tangan ni, tengok sama orang, tuan-tuan kira semua tuan-tuan nak cium. Tengok tangan ni nak cium. Tangan ni orang duk minum arak. Kan? Dia tanya, Ustaz, tangan orang isap rokok lagu mana? Tak mau komen, tak kita tuan-tuan terasa pula. Saya ambil pendekatan no comment. Dia kata, saya cium Ustaz, tangan tu Ustaz duk ngajak Quran kami, tapi dia lepas ngajak Quran dia isap rokok. Dia apa nama ni, isap rokok. Cium tu Ustaz, bau suria. Macam mana tu Ustaz? No comment. Hak ni Pak Long, kalau duk komen dengan rokok, serba komen kunut subuh. Tobat tak menang lah. Tenggak kes kunut subuh ni. Ikut juga lah. Yang ni cuma nak bak wasyaribah. Orang yang minum arak. Orang yang minum arak, tuan-tuan. Saya tengok almarhum Datuk Ismail Qamus. Saya bisa tanya ada satu benda. Saya tanya ada Datuk. Ustaz duk jumpa dia ni. Jumpa macam tu dia tak. Saya tengok Ustaz salam dengan dia tu, orang lain semua cium tangan, Ustaz tak cium. Dia kata nak cium tangan orang duk minum arak. Tu penderian dia. Allah Ta'ala laknat. Kita cium tangan orang yang Allah Ta'ala laknat. Kita hormat kepada orang yang Allah Ta'ala laknat. Ini dia Nabi kata, la'anallahu al-khamra wa syaribaha. Nabi apa? Tuan-tuan, satu orang ni dia musuh pak kita. Musuh pak kita. Dia buat pedajir dekat pak kita. Pak kita marah dia. Pak kita tak suka kepada dia. Adakah kita sebagai seorang anak yang sayang kepada pak kita ni, kita akan hormat orang yang pak kita benci? Kita nak hormat ke orang yang pak kita benci? No. Kita takkan hormat orang yang pak kita benci. Macam tu, adakah kita nak hormat kepada individu yang Allah Ta'ala laknat? Wasaqiyaha, bukan takat orang yang minum saja Allah Ta'ala laknat. Orang yang menuang arak. Wa mubta'aha, orang yang jualnya. Wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha. Semua orang yang jual, orang yang beli, orang yang perah, orang yang minta diperah, dan orang yang membawa arak tu. Ada seorang abang ni, dia duduk di belah Nibong Tebal. Dia telefon saya ni, cerita mungkin setahun lepas ke 2 tahun lepas. Dia kata, Ustaz, saya yang pertama saya nak ucap terima kasih kat Ustaz. Saya kata, apa? Saya ni duk dengar ceramah Ustaz dalam perjalanan duk bawa lori. Saya ni pemandu lori, dia kata. Saya ni kalau mengantuk, saya buka ceramah Ustaz, hilang mengantuk. Terima kasih Ustaz, dia kata sama-sama. Cuma saya telefon Ustaz ni, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Saya kata, ada apa? Soalan apa nak tanya? Saya ni Ustaz duk bawa lori. Lori saya ni, tokek saya non-Muslim, dan Cina. Jadi saya kata, lori apa yang hang bawa barang. Dia kata, tak kira kami ni apa yang orang suruh bawa.
Saya nak tanya Ustaz, saya kadang-kadang bawa, saya tak tahu benda yang duduk di belakang saya ni apa dia Ustaz. Itu berkotak-kotak duk bawa Ustaz. Berkotak-kotak. Sampai di tempat saya hantar tu baru saya duk tengok depa duk turun kotak. Satu kotak tu dia jatuh. Dia tengok-tengok dalam kotak tu arak. Botol arak dia kata. Saya nak buat macam mana Ustaz? Duit tu saya nak buat macam mana? Trip tu saya dapat 350. Saya kata duit tu ada lagi lah. Dia kata tak ada dah lah. Duit tu pun dah guna dah. Tuan nak tanya apa lagi? Dia kata yang tu tak apa Ustaz. Yang ni yang saya nak buat Ustaz. Semalam punya job Ustaz. Kita duk mengkelan kes arak itu tak habis lagi. Betul? Semalam saya kena bawa babi Ustaz. Penuh lori babi. Bawa, dia kata bawa. Allah tak dia hingat lah. Kokek. Babi boleh naik lori. Mak Long pergi Kuala Lumpur. Dia seronok lah babi-babi tu. Bunyi. Dia sampai dekat Tol Juru. Dia bawa ni, dia kata kita dah duk mengkelan kes arak itu tak habis lagi. Kena bawa babi pula. Babi sungguh dia kata. Duk bawa lori babi ni. Sambil duk pasang ni, yang syok tu duk bawa lori, bawa babi belakang. Dalam lori tu dia duk pasang zikir. Duk subhanallah walhamdulillah. Babi duk belakang. Kokek babi tu. Dia kata sampai dekat Tol Juru Ustaz tak lepi dah. Dia kata iman duk main masa tu duk dengar zikir. Bukan aku nak ambil duit bawa babi ni nak jamu makan anak bini aku ni. Tu saya kata tu abang buat macam mana? Dia kata lepas tol tu bagi signal pi belah kiri tu tak tuan tu. Tutup enjin, tinggal babi atas lori. Kunci lori tu dia bubuh atas tayar, dia tangkap gamak hantar kat bawah dia. Dia kata hang ambil lah babi ni bawa aku tak mau. Hang nak buang aku kerja pun tak apalah. Tinggal babi tu hingat baru berjalan. Kata lori berhenti. Hingat babi tu kokik mampu pergi dia kata. Tapi saya tengok lu selak tu dia kata mau pergi kemas takut selak tu buka babi duk selerak masuk berita pula dia kata. Babi berselerak dekat Tol Juru. Dia kata macam mana Ustaz saya bawa ni dia kata. Saya duk dengar kuliah Ustaz kata dalam satu kuliah orang yang bawa arak pun Allah Ta'ala laknat. Saya kata alhamdulillah kalau ada kesedaran macam tu. Cuma lah ni tuan-tuan yang saya duk fikir seorang-seorang, kita tak ada kuasa, tak ada apa jadi apa. Ni kita duk fikir seorang-seorang. Dah sampai dah saya rasa sudah tiba masanya negara Malaysia ni negara Islam. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, tak apalah. Malaysia ni negara Islam. Tapi hakikat dan realitinya, Malaysia ni negara Islam. Agama bagi negara kita ni adalah Islam. Agama bagi persekutuan, bukan agama rasmi. Yalah, walaupun negara Malaysia ni tak totalnya Islamik, tapi banyak yang telah Islam, tuan-tuan. Perbankan Islam, pajak gadai Islam, loan Islam, semua Islam lah ni. Tapi kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, kita pergi ke tempat-tempat yang duty free. Ada kedai-kedai yang di situ ni pekerjanya anak-anak Melayu Islam kita. Dan dalam kedai duty free ni antara yang mereka jual adalah arak. Saya rasa dah sampai masa kerajaan kena pertimbangkan kedai-kedai yang ada jual arak ni kena buat 2 kaunter. Yang pertama kaunter yang jual benda-benda halal, yang kedua kaunter yang jual benda-benda yang tak halal termasuk arak. Dan kaunter yang jual benda-benda arak dan benda-benda ni mestilah diletakkan orang yang bukan Islam. Yang Islam kena bagi jaga kaunter halal. Setuju ke tak tuan-tuan? Setuju ke tak? Kadang-kadang tengok kedai, saya tengok satu kedai tu dia tulis nombor 7. Faham kot no? Kedai nombor 7. Tengok yang duk jual tu orang Islam.
Tanya dia macam mana ni kadang-kadang dia berjual arak. Kami tak pegang Ustaz, cuma kami ambil duit dah. Saya kata termasuk dah tu akad jual beli, sistem jual beli. Nak buat macam mana? Macam saya bagi contoh motor, tuan-tuan, motor. Tuan-tuan duduk kat bandar ni mungkin dah tak apa nak pakai motor, tengok kereta berselerak peluang. Ni motor. Kok kampung tu, paklong-paklong naik motor tu. Kita beli rumah ada Islamic loan. Kita beli kereta ada Islamic loan. Kita beli motor mana ada loan? Loan kedai lah kena beli. Saya nak tanya tentang kedai-kedai yang duk jual motor tu tuan. Kedai-kedai ada jual motor tu. Agak-agak dia ada tak penasihat ustaz yang duk pergi nasihat bab syariah kedai tu ada agak? Bank dia ada barisan penasihat syariah. Kedai-kedai ada jual motor tu siang, leng apa semua, agak-agak ada tak penasihat syariah kedai tu? Mana ada lepa niaga, bagi lepa halal haram dosa pahala riba apa ni tak ada dalam istilah hidup lepa ni tak ada, agama lepa tak ada. Dan kita tak boleh salahkan lepa. Yang ada riba, halal haram dosa pahala syurga neraka ni kita. Satu orang kampung pergi beli motor. Satu pakcik ni dia pergi beli motor. Ni saya nak tanya tentang, nak bagi tentang buka mata. Satu pakcik ni dia pergi beli motor. Dia nak beli cash, duit tak ada. Macam tuan-tuan ni ada pencen, duit tu ada lah. Ada 30,000 dalam bank terkejut terkempak ada. Dalam ASB 50,000, dalam tabung haji ada 50,000 duk standby nak pergi haji. Ada. Lah ni pula kalau daftar lah ni 176 tahun baru pergi, alhamdulillah. 176 tahun kalau tak silap saya tu saya baca. Baru boleh pergi selepas daftar. Mujok saya ni daftar awal tuan-tuan, beringat awal, alhamdulillah. Dah ada simpan duit sikit-sikit dah. Dekat dah dengan panggilan saya tu, dekat dah maklum tahun 2075. Tak lama dah. Saya boleh pergi buat kerja haji 2075. Masa tu maklum bukan takat nak tawaf tak larat, belahak tak larat dah, tua dah masa tu. Belahak boleh tih dah masa tu. 2075. Nak pergi hak package 250,000 ni mana nak ada duit? Kalau tuan-tuan ada 250 orang pergi seorang 1,000 lega. Nak pergi seorang tak boleh maklum nak kena bawa bini 500,000 juta. Bini pula dia duk teriak anak pula, bawa pula anak 750,000 pakai tak pergi dulu tu. Dia simpan, dia kata kat bini dia tak apa, dah tunggulah tahun 2075 kita pergi. Bini dia kata dia 2080. Dia kata jomlah, dia kata kita pergi ke tabung haji ni, dia kena pergi declare. Dia kata aku tak berani, aku sayang. Saya apa? Kalau dia tarik hang mai duk dengan aku tak apa 2075. Mau dia tarik aku pergi duk dengan hang 2080. Macam maklum ni ada lah duit sikit-sikit lagu tu. Kata kak motor nak beli cash 456 ribu tu ada lah duit. No orang kampung nu maklum weh, paklong weh, hak duduk menoreh getah tu. Motor hak duk ada tu pun banyak surung pada ni. Jalan mampu pelak. Pelak ni seraga, bukan satu plastik. Seraga ni pelak. Berhenti tepi pulih tukar. Start jalan mampu cuci pula dengan kertas pasiak tu. Hei, kira nak main kuliah maghrib ni elok dia sampai orang balik. Dia pun duk fikir dengan bini dia nak buat lagu mana ni abang kena tukar motor dah abang oi. Kita nak beli seketui duit tak ada. Bini dia kata abang terapi tengok kat kedai siang jangan pi malam, pi siang. Dengar dia kata motor sana tak payah bayar Gusti. Orang tu dulu Gusti ni deposit lah, tak payah kena bayar Gusti boleh ambil motor. Zero down payment pi. Bila pi siang ni pula dia kata lu angkatlah motor, kita bukan kenal baru Din, kita sudah kenal lama. Lu angkatlah motor, tak payah bayar apa. Lu bayar 1 bulan 250 sudahlah. Tu siang tak payah bayar apa. Lu angkatlah. Cina ni pula kemudian percaya ni dia senang macam saya duk ambil barang.
kedai tu di hardware Kok Diang tu daripada Tok Wan saya dulu ni. Masa tu bukan ada hardware Melayu, semua hardware Cina. Tok Wan saya buat sekolah, duk ambil barang kat dia. Saya kena nak buat sikit-sikit pergi kedai dia. Lu angkatlah ustaz, saya nak buat rumah lu. Lu angkatlah ustaz. Lu ada duit lu bayar. Lu tak ada lu ambil dululah. Kita kenal lama. Saya kata, "Ma, aku mati macam mana?" "Lu mati wah halal." Oh, dengar tu kemah. Kalau mati dia halal je lah. Saya kata, kalau you mati uncle, wah mati wah halal. Jumpa dalam syurga minum. Tu Cina kalau dia percaya, ni motor lu angkat lah. Abang Dek ni pun ambil motor. Ambil motor LC. Saya nak tanya, bila dia ambil motor tu tuan-tuan dekat kedai Asyang tu, agak-agak terlibat dengan riba ataupun tidak? Agak-agak balong dah terlibat dengan riba ataupun tidak balong? Ha? Orang Sungai Petani, nganga apa? Terlibat dengan riba ataupun tidak agak-agak? Terlibat dah ustaz. Terlibat dengan riba. Dia pun naik motor bawa Mak Long Leha pergi market. Oh, renyih Mak Long Leha. Naik motor ada riba. Mai sembahyang Jumaat, naik motor ada riba. Tuan-tuan nak kata apa kat dia? Pergi habaq kat dia, Pak Long jangan duk beli lagu tu Pak Long weh. Riba. Dia boleh jawab kepala otak hang. Hang ada duit, hang boleh cakap lah. Aku tak ada duit, aku nak beli lagu mana? Lah kali dia buat keluar pada Allah pun faham. Habis. Hak ni mazhab kelima, Allah faham. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Allah faham. Mazhab kelima ni cukup tak guna sekepiang. Allah pun tahu aku tak ada duit. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang nak selamat mereka ni? Siapa yang nak selamat mereka ni tuan-tuan? Dulu kalau belah kami di belah Kok Diang apa semua ni tuan-tuan ingat tak? Allah yarham Tok Guru Haji Marjak. Tok Guru Haji Marjak kalau tuan-tuan ingat lah, meninggal 2-3 tahun lepas. Dia dulu dia ada buat loan. Dia ada duit apa nama dia ada duit sikit, dia panggil orang main buat loan. Buat loan lah. Saya biasa ikut orang pergi bayar duit. Dia buat loan motor lah. Saya kata, dia kena adik-beradik dengan ayah saya. Saya panggil dia, "Ustaz, buat apa ni nak?" Dia kata, "Ustaz, memang aku tak buat ni. Orang pekat terlibat dengan riba ni habis." Dia kata. "Ustaz buat ada untung." "Untung apa, rugi menjadi haram tak bayar. Apa-apa ni celakui betul." Dia kata, "Dah main berhutang tak boleh bayar. Aku nak pilih gan, aku Tok Guru." Ini masalah orang kita. Batu saya ada bagi cadangan, tapi kita tak ada power Pak Long. Kita bukan ahli parlimen, kita bukan menteri. Cakap siapa nak pakai Pak Long? Cakap pula dalam kuliah Maghrib. Hak dengar pula tuan-tuan. Tuan-tuan berkuasa tak ada pencen lah. Cuma boleh ingat. Tak nak zambang insya-Allah. Lah ni masjid-masjid dalam Malaysia ni tuan-tuan setuju tak duit banyak? Saya nak tanya tuan-tuan, setuju tak? Ada yang duit ada 500,000, ada duit ada 400,000. Dalam anak-anak Korea ni masjid ni pula yang cerdik pandai ni ramai. Yang duk kerja bank, yang duk kerja bahagian finance, ada. Apa kata tuan-tuan jumpa 4, 5, 6 buah masjid, buat satu konsortium, buat satu apa nama, koperasi ke apakah, tawarkan loan orang nak beli motor dekat anak-anak Korea yang tak ada kemampuan, selamatkan mereka daripada dosa riba. Pakat 3-4 buah masjid, buat keluar modal seorang sikit, ada seketul 100,000 umum, mana-mana anak Korea mai ambil, buat sistem bank lah. Lantik satu syarikat yang buat benda tu. Selamatkan anak-anak Korea ni daripada riba. Selamatkan anak-anak Korea ni daripada terlibat dengan salah satu daripada dosa besar. Hatu tuan-tuan kena fikir. Daripada duk fikir nak buat menara masjid, beli van jenazah. Bukan salah, buatlah. Tak salah, buatlah. Tapi jangan sekadar kita jadi orang masjid, fikir dah buat menara masjid.
Ya, nara masjid nak buat sebagai syiar. Buat, duit ada. Nak beli van jenazah, beli van kalau duit ada. Tapi takat tu dia tak mau. Kena fikir lagi macam mana kita nak selamat anak-anak karya kita daripada neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kita kena pegang. Sampai bila kita nak biar anak karya kita terlibat dengan riba? Kita nak marah. Dah lah lepa ni ustaz. Dah tahu tak ada duit yang nak beli motor. Pasal apa? Dia nak pergi hantar anak pergi sekolah. Nak pergi cari makan. Motor tu macam hang tak apa kereta bersusun depan rumah. Sama dengan ni tuan-tuan. Anak-anak Melayu kita. Kadang-kadang dia kata kami tak pegang arak ustaz. Dia bagi duit kami bagi. Termasuklah. Orang yang ada kuasa, yang ada power, kena fikir dah benda lagu ni. Mana-mana kedai yang nak jual arak, kedai-kedai apa nama yang duty free jual. Tetapi mesti ada 2 kaunter. Kalau kawan ni mai bawa coklat yang tak halal, ambil bayar dekat kaunter tu. Bawa arak, ambil bayar dekat kaunter tu. Hak jaga kaunter tu pun bukan Islam. Yang halal mai kaunter Islam. Selamat tuan-tuan. Dan had hukum hudud bagi orang yang meminum arak dipukul jika ia ada orang yang merdeka, dan 20 pukul akan dia 40 pukul jika ianya sahaya, dan harus bagi imam menyampaikan dengan had itu 80 pukul bagi orang yang merdeka dan 40 pukul pada sahaya, dan yang lebihnya itu ta'zir. Itu daripada sudut hukum Islam. Wallahu a'lam. Kita sambung bab yang ke-29 sikit tuan-tuan. Sebelum kita nak berhenti lagi, kita nak baca, ada saya nak bagi amalan dekat tuan-tuan sikit. Bab yang ke-29. Pada menyatakan kelebihan melontar anak panah. Ni di antara salah satu daripada sukan yang Islam suruh belajar. Memanah, berkuda, berenang. Ni antara yang Islam suruh. Tuan-tuan berkuda, tapi tuan-tuan lah tak berkuda, duk main nombor ekor magnum hak kuda tu. Hak ni masalah orang Islam kita lah. Berkuda tuan-tuan. Berkuda. Saya dulu ada lah duk main zat. Duk main zat, lepas tu tak larat nak berulang pergi main kuda. Rupanya kalau kita main kuda ni tuan-tuan ni, doktor kata segala organ ni sihat. Tuan-tuan tengok doktor Mahathir noh. Ni pada cerita dia balik bilang kahwin, dia naik kuda. Lah tak tahulah, umur 99 lah. Dulu masa umur 80-an, dia naik kuda, sihat. Kuda tu Pak Long, kuda perang, bukan kuda padi kat Taman Tafiq tu. Ni pi naik kuda padi, naik menggunakan tangga. Naik duk atas. Naik pun beda nak gambar boh dalam story IG. Perak bubuh dalam TikTok. Alhamdulillah petang ini sempat merasai sukan sunnah. Pala bapak sukan sunnah lagu tu. Dia naik kuda padi guna tangga, hang tagak gambar ambuh dalam sosial media, hang kata sukan sunnah. Lama tak keluar pala bapak ni, tegak-tegak ada tauliah ni tak keluar lagi ni. Malam ni baru keluar. Dia main kuda ni tuan-tuan, kuda perang. Sampai tahap sambil kuda berlari ni kita boleh lari-lari, lompat duduk atas belakang kuda tu. Saya pun boleh cakap, saya pun tak boleh buat. Mau saya buat patah tulang kuda tu. Duduk tu pula sambil boleh memanah. Ni antara sukan sunnah yang Nabi suruh kita ajak kepada anak-anak kita dan diri kita ni main tuan-tuan. Kalau tuan-tuan fikir baliklah, kuda perang dalam keadaan law ni tuan-tuan, kelengkapan perang ni cukup banyak. Dengan kereta kebalnya, dengan senjata macam-macam. Tiba-tiba kita pergi main benda lagu tu. Dia kata, apa ni ustaz? Orang dah sembang bak kereta kebal. Orang dah sembang bak ni. Kita ada pergi kuda. Saya nak tanya tuan-tuan mudah ya. Kalau orang khianat, contohlah berlaku peperangan kepada satu negara, dikhianat. Hak kepala perang khianat,
Enjin tak ada dalam kereta kebak. Tuan-tuan nak guna apa? Memanah. Berenang. Bukan berenang pakai pelampung macam lah ni. Duk pergi berenang dekat Taman Tema. Hak kata pak, kalau anak tak apa, pak. Pak pun nak main. Ni, pelampung kot lengah ni penuh. Takut tenggelam. Bubuh pula dengan paip corong tu sama tinggi dengan menara KLCC tu. Oi, tuan-tuan. Mak pula, Allah, acah-acah KL. Acah-acah KL. Padahal duduk Batu Lintang tu, acah-acah KL. No, pang, bagi hilang no. Zaman saya, tuan-tuan ni, budak-budak dulu ni. Zaman saya dulu lah, dia ingat kalau bak berenang ni. Zaman Pak Long dulu kita ni, pak kita lepas main kot sungai lagu tu ya. Betul tak? Zaman dulu ni Pak Long ni bukan zaman budak lah. Budak lah duk keramin handphone apa, tak tahu main. Dulu zaman kita tu main tu, saya teringat lagi saya duk main sungai. Naik pokok 5 terjun perum, berenang timbul. Ui, seronok. Naik pula terjun perum, berenang timbul. Pak duduk depan, peap, dia pergi tengah belakang. Hang naik, dia kata. Awak nak mampuih sangat dah duk main sungai ni. Tu pak kita tu. Hang nak mampuih sangat dah duk main sungai ni. Kita pun selam balik, dia tibai kot layak seberapa peluru. Naik, dia kata, nak mampuih dengan aku. Naik. Dia ambil duk ragas ni, dia tibai kot tengah belakang tu mengeliat. Lihat. Budak-budak lah tak ada. Tuan-tuan cuba tengok budak-budak lah. Saya nak tengok, tuan-tuan cuba tengok IQ budak-budak lah. Budak-budak lah ni dia banyak pandai tapi dia tak cerdik. Budak-budak dulu dia tak apa pandai tapi cerdik. Dia beza tu pandai dengan cerdik tu beza orang lah. Awak teruk bunyi jam tuan-tuan ni. Lagu nak mampuih tak mampuih, nak tenggelam ayak tak tenggelam ayak. Dia beza cerdik dengan pandai tuan-tuan. Ada orang dia pandai tapi dia tak cerdik. Ada orang dia cerdik tapi tak pandai. Beza tak mana ustaz di antara cerdik dengan pandai baik? Dalam masyarakat tuan-tuan, dalam anak-anak tuan-tuan, dalam keluarga kita ada orang yang pelajaran dia pandai. Dia mengaji sekolah rendah dapat nombor 1. Dia masuk sekolah menengah dapat nombor 1. Dia masuk ke universiti, duk kerja dapat anugerah dekan. Sampai dia habis buat degree, dia buat master, dia buat PhD. Pandai mengaji ni tuan-tuan. Tapi nak hidup tak cerdik. Lampu terbakar dia tak boleh nak tukar. Oh, nak panggil dia Allah tuan-tuan, nak panggil dia tu. Yang berbahagia Profesor mak dia. Hak tu hak mak dia, tak main hak pak dia lagi, tak main hak tok dia lagi. Profesor mak dia. Doktor Harun bin Ci. Cerdik. Tapi kita masuk rumah dia tengok-tengok, Allah abang oi, awak yang gelap, rumah buka dalam lampu, dia kata buka semua dah. Ni awak dua yang menyala, hak lain terbakar, kilat terbakar, kilat terbakar, kilat terbakar. Awak abang tak tukar. Dia kata tak tahu, nak buka tak tahu. Kita kata abang pergi ambil tengah masa tolong buka, kita pun naik-naik pulas lah. Download tu pulas perak waktu turun. Oh pulas lagu tu, ingatkan kena waktu turun Shili. Hai, kata apa abang fikir lagu tu. Dia mengaji pandai Pak Long, tapi cerdik korang. Dia mengaji pandai tapi dia nak hidup ni. Rumput kat luar rumah tu, ni bukan semua dah nak cerita, bukan semua, tapi ada lah sikit-sikit tu. Rumput sama tinggi dengan rumah. Dah ni bukan salah dia Pak Long. Ni kata ni ustaz nak mempelecehkan orang-orang. Dah, bukan salah dia. Memang dia daripada tu dia ulat buku. Ada orang ni tuan-tuan, dia kira buku ya, yang lain dia tak mau ambil tahu. Kereta apa-apa dia tak mau ambil tahu, dia buku. Orang pandai ni.
Sebab apa? Sebab dia tak ada masa nak fikir. Dia bukan semua, saya kata bukan semua, tapi ada. Yang saya duk jumpa ada. Dia tanya dia, awak yang hantar pergi potong rumput. Dia kata, tak tahu Ustaz nak potong. Orang nak panggil. Panggil lah orang potong. Dia bukan payah. Dia kata, tak dan Ustaz. Saya ni dengan research, dengan nak buat. Tak dan nak fikir. Benda-benda lain ni, tak dan nak fikir. Orang dengan sibuk lagi dia dah lah pensyarah, dengan duk ligan target, dengan dia pula duk kerja menulis. Dia tak ada nak fikir. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan bukan tengok rumah dia, tuan-tuan tengok rambut dia pun dia tak ada nak fikir habis gunting. Ni nak bercakap selok. Tuan-tuan cuba tengok orang ni kadang-kadang rambut panjang dia tak ada nak kerat apa. Dia tak dan. Dia dengan dunia dia. Mai pula satu kawan ni mengaji. Saya habaq ni, anak murid saya duduk di belah Semang Perai. Saya pergi mengajak baru ni, jumpa. Dia mai dia bersalam kata, dia kata ustaz kenal saya. Siapa dah? Betul dia kata ni saya, hang ke? Wih. Saya kata dia Ustaz. Dia ni saya mengajak dia 4 tahun, dia kata 1, dia kata 2, dia kata 3, dia kata 4. Budak paling bodoh dalam kelas, bodoh dia paling bodoh. Saya habaq terus terang. Tapi ada cikgu-cikgu duk marah, cikgu ni kata hang ni aku tak tahu nak buat lagu mana, hang kena pergi buang stokin, rendam air, minum air tu. Dia terasa lagu tu, tapi saya tak apa. Saya dengan saya dia baik, sebab saya ni guru masa tu. Kelas lepas saya masuk lambat, saya keluar awal. Orang kata ni duk makan terdarah gaji buta. Saya kata bukan gaji buta, hampa tak kesian ke budak-budak tu, tak dan cikgu ni keluar hampa duk pergi tunggu luar tu. Bagilah kepala otak lepas tu rehat sat, free sat, 5 minit, 7 minit masuklah mengajar. Tapi dia duk main duk panggil saya apa? Saya berhenti mengajar dia. Saya mengajar 2-3 tahun saya berhenti. Saya pun tak ada nyebut, dia menikah pun dia panggil saya duduk di Mekah masa tu. Dia main duk renyah. Saya kata ni siapa? Ni anak saya Ustaz. Hang nak berapa orang dah? Saya nak baru nak masuk 3 Ustaz. Bini hang mana? Ada tu. Panggil bini hang, aku nak kenal bini hang. Panggil. Yang bini tu lawa tak padan dengan dia. Saya tanya bini dia, hang nak nikah dengan dia fikir habis dah kau? Oh dia ni Ustaz fikir. Hak dia ni, hak laki dia ni, muka tu kalau kita kikih minyak di muka boleh masak lauk, boleh goreng ikan. Ingat kat sekilo ada minyak. Saya kata hang duk buat apa lah ni? Duk buat kerja apa? Saya buka kedai pomen raita Ustaz. Pomen raita. Hang pomen raita apa? Dia kata raita apa-apa pun boleh Ustaz. Ustaz kalau rosak raita apa, main hantar saya nak pomen. Tak padan aku duk dia nak main hantar kat Semang Perai. Ni dia kata saya nak buka cawangan dekat Sungai Petani Ustaz. 2 kedai hang no. Saya kata ni minta maaf Ustaz nak tanya hang. Ya ada pak. Hang boleh membaca tak lagi? Dulu hang tak boleh baca, dia tak sampai lah, tak boleh baca. WhatsApp pun kena rakam suara. Bini dia tolong baca. Oh bini hang boleh baca lah. Boleh tak? Dia kata bagus. Boleh tak? Sampai lah hang tak boleh baca. Nak tu hang nega macam mana? Dia kata ayah saya kata tak boleh baca, kena duit sudah. Kena duit sudah. Lepas tu hang duk menega apa yang duk tulis resit? Bini saya Ustaz. Saya kata kat bini dia hanya duk kecoh dia no. Dia ni budak baik. Ustaz. Pomen raita belum. Saya pun salam-salam nak keluar. Kita pun pakai Ford, dia pakai Lexus. Tengok dia kata jadi orang juga hang. Dulu aku duk fikir kat hang nak kerja apa, duk ingat dia ikut darian semua. Jadi orang juga. Dia mengaji tak pandai, tapi bab hidup dia cerdik. Dia tahu nak pergi cari lagu ni, dia tahu nak pergi cari lagu ni. Ada orang Pak Long dia teori lah, praktikal dia tak boleh pergi. Ada orang dia bab praktikal lah, dia kata aku. Ada orang dia kata aku tak mau lah duduk jenis-jenis Allah. Dia kata payah lah nak kena ni, nak kena kerat wayar lagu ni, payah lah. Dia sambung mau menyala sudah lah. Ni budak-budak dulu ni maklum lain, budak-budak lah lagu lain. Baik, mari kita tengok. Antara salah satu sukan yang Nabi suruh adalah lontar anak panah. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Dan bersedia oleh kamu bagi mereka itu, yakni bagi seteru kamu akan barang yang sekuasa kamu daripada kuat dan daripada menambahkan kuda. Allah Ta'ala suruh kita persiapkan kekuatan kita untuk bertemu dengan musuh. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala gunakan kuda. Yang pertama, kena kuatkan kita punya kekuatan. Apa kekuatan kita dalam nak berhadapan dengan musuh ni Pak Long? Yang kita kena siapkan kekuatan kita ni apa dia? 3, saya nak bang. Saya nak tanya tuan-tuan, kita orang Islam ni agak-agak musuh kita ramai tak Pak Long? Musuh kita ramai tak Pak Long? Ramai. Musuh kita ni ada 2 jenis musuh. Yang pertama musuh kita dengan siapa dia? Iblis dan syaitan. Hak ni dia akan main kacau, dia akan main kacau, dia akan main hasut, dia akan main hasut, dia akan main kacau. Ni yang pertama. Yang kedua, daripada manusia. Manusia ni pula ada 2 jenis. Yang pertama musuh dalam selimut, yang kedua musuh yang nyata. Bak musuh yang nyata ni kita tak tahu balong, kita tak takut. Dia duk main tu, kita nampak dia duk main. Ha, tu musuh duk main dah tu. Dia duk main. Dia duk ada di kiri kita, dia duk ada di kanan kita. Kita tahu yang kita musuh ni. Yang kita takut musuh hak duk dalam selimut ni. Dia pakai lebay lagu kita, dia pakai jubah lagu kita, dia main semayang lagu kita. Tapi dia akan merosakkan Islam daripada dalaman. Dia akan jadi anai-anai. Dia duduk dalam Islam, dia jadi serupa anai-anai. Dia duk makan sikit, dia duk makan sikit, dia duk makan sikit. Yang kata anai-anai ni, dia lagu kita apa lu? Kita tengok viral baru ni daripada Indonesia tu, apa nama Ghufran bahasa Suryani tu. Maqala inna rahmatan fima Allah. Ada pengikut dia, ada Pak Long ni. Ajaran sesat ni kok mana pun dia ada pengikut. Dulu ingat di Malaysia tu hak mengaku jadi Rasul Melayu, ada tak pengikut? Ada. Kita duk ingat kata-kata Rasul dia, mai mengaku jadi Tuhan, ada pengikut. Ni mai. Kita nak berhadapan dengan musuh, kita kena ada 3. Kita kena ada 3 kekuatan. Yang pertama, kebersamaan. Kita jangan berpecah, tuan-tuan. Orang Islam ni jangan berpecah. Bila kita berpecah, orang akan attack kita. Sebenarnya musuh kita bukan kuat, tetapi kita yang lemah. Saya tengok orang Islam ni tuan-tuan, ya Allah, tak mau cerita luar lah, kita ambil dalam negara tuan-tuan tengok, kita berpecah ke apa tuan-tuan? Kita berpecah ke apa Pak Long? Kita ni berkelin dengan hak sebelah ni ke apa? Ke kunut. Betul tak? Ke apa? Ke baca doa ramai-ramai lepas semayang. Ke apa? Ke Yasin malam Jumaat. Ke apa? Ke tahlil arwah. Ke apa dah? Ke kenduri arwah. Ke apa dia? Daging korban nak bagi dekat orang kafir ataupun tidak? Saya nak tanya tuan-tuan, ke yang kita duk berkelahi ni, adakah benda yang besar ataupun benda cebisan? Benda besar ke benda cebisan? Yang kita duk berkelahi ni bukan benda yang boleh merosakkan akidah. Kalau benda yang merosakkan akidah, kita berbeza pandangan. Boleh gagah. Tapi yang kita duk bertengkar ni, benda yang tak melibatkan akidah. Baca Yasin malam Jumaat. Kalau baca Yasin malam Jumaat, adakah dengan sebab baca Yasin malam Jumaat kita ni boleh terkeluar daripada Islam? Tak. Habis tu yang nak berkelahi untuk apa? Lain
Kerana kalau kita baca Yasin malam Jumaat, kerana baca Yasin malam Jumaat, rosak akidah, jatuh kafir. Tak apa. Ni dah. Tuan-tuan faham tak saya nak abang-abang ni? Tuan-tuan cuba tengok bagaimana musuh Islam nak melemahkan kita. Allah Ta'ala suruh persiapkan kekuatan. Kita nak siap lagu mana kalau kita tak boleh bersatu, tuan-tuan. Isu RUU mufti wilayah ya berkelain selera. Sebab nak letak yang nak menjadi mufti wilayah persekutuan mestilah berakidah dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Berkelain kerana perkataan Asy'ariyah Maturidiyah. Allah. Lekeh tak lekeh kita ni belum? Lekeh tak lekeh kita ni belum? Adakah kita memahami ajaran akidah mengikut jalan Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sampai kita boleh murtad? Tak apa. Lekeh kita. Tak boleh. Sampai nak semayang Allah, tuan-tuan, lekeh kita yang kata lekeh kita ni, tuan-tuan. Tu tak kira berkelain bab politik, itu tak mau masuk lah tu. Itu tuan-tuan mengerti ulah. Kita nak jadi kuat lagu mana kalau kita berpecah? Kita nak jadi kuat lagu mana apa lu? Jangan kita ambil sikap yang suka bercanggah dengan orang. Kita suka bercanggah dengan orang. Orang, tuan-tuan bisa dengar tak orang agama Buddha ni pecah kerana 2-3 benda berkaitan dengan ibadat? Tak pernah dengar. Hindu tak pernah dengar. Ni dia tak main lagi melabel sesama kita ni. Ni label, tak suka kawan ni, label kawan ni. Tak suka kawan ni, label kawan ni. Tak suka kawan ni, label kawan ni. Tak kira lagi, tuan-tuan. Lagu mana kita nak ni kekuatan? Ni yang pertama, tuan-tuan, kita nak bina kekuatan, kita mesti bersatu padu. Yang kedua, yang Allah Ta'ala suruh kita siapkan kekuatan ni, kalau kita nak kuat, dalaman kita kena kuat. Kuat dengan apa, Pak Long? Amalan. Kita takkan kuat, Pak Long, kalau diri kita ni kosong. Sebab tu yang Nabi suruh kita bangkit ibadat di tengah malam. Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Mas'ud, saya tak ingat dah antara dua ni ya. Sama ada Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Abbas. Dia mai tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tolong cerita saat mai dekat aku, siapakah hamba yang Allah Ta'ala sayang?" Cuba cerita mai kat aku. Aku nak tahu juga siapa dia di kalangan kita ni, hamba yang Allah Ta'ala sayang. Nabi kata 3 golongan yang Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan mai tengok, kita masuk dah. Yang pertama Nabi kata, rajulun qama bil lail yatlu kitab Allah. Yang pertama Nabi kata, orang yang kuat, orang yang Allah Ta'ala mulia, hamba yang dimuliakan oleh Allah ni siapa dia? Seorang lelaki, seorang perempuan yang bangkit di tengah malam, yang bangun di tengah malam membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Ni yang pertama Allah Ta'ala sayang. Tengah malam dia bangkit, dia ambil yang semayang, Allahu Akbar 2 rakaat, dia buka Quran, dia baca. Yang ni yang pertama yang Allah Ta'ala sayang. Makna apa dia? Dalaman. Kita ni kena kuat. Nak kuat ni kena kuat dalaman. Kalau kita tak ada amalan, Pak Long, kena ujian sikit lari lagu tu ya. Kena badai sikit hancur lagu tu ya. Dalaman. Sekejap saya nak pergi amalan, kena buat dalaman. Saya nak tanya tuan-tuan ni, kita masuk 14, 46.
Apa amalan yang tuan-tuan dah senarai tahun ni tuan-tuan nak tambah? Kau sama dengan 1445. 1445 sama dengan 1444. 1444 sama dengan 1443. 1443 sama dengan 1442. 1442 sama dengan 1441 sama dengan 1440. Jahanam. Dalaman. Ni kekuatan. Bila kita ni ada penyatuan umat, kita bersatu, perbezaan pandangan tidak menjadi asas kepada perbalahan, kita kuat. Tambah. Bila dah kita kuat, kita tambah pula dalaman kita kuat. Tuan-tuan bayang macam mana umat pada waktu itu. Yang ketiga, tuan-tuan, kekuatan dengan ilmu. Hari ini tuan-tuan, orang berperang takkan berjaya kalau guna senjata semata-mata, kalau tidak ada ilmu dan strategi. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan, Pak Long, zaman dulu tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 30-an, tahun 10-an, kalau kita tak setuju dengan kawan tu, kita bawa pisau pergi tikam, bunuh. Dulu orang kan bila dia tak setuju, dia akan bunuh. Lah ni orang tak bunuh lagu tu Pak Long. Bawa pisau pergi tikam, yang ni kena naik mahkamah, yang ni kena duduk dalam penjara. Orang takkan bunuh lagu tu. Orang bunuh dengan apa dia? Lah ni bila orang nak bunuh orang, dia tak bunuh dah jasad orang. Dia bunuh apa? Karakter orang. Ni orang yang ada strategi. Hang hidup pun tak apa, karakter hang mampu. Orang takkan percaya dekat hang. Nak bunuh lagu mana Pak Long? Senang ya? Senang ya nak bunuh tuan-tuan ni. Orang nak bunuh orang lah ni, senang ya? Saya tak suka kat Pak Long kita. Dia orang kuat masjid, dia ni orang mulia dia. Kalau orang jumpa dia, orang salam cium tangan. Saya bukan kata orang tak cium tangan, salam orang tak mau. Kita pun duk kata celaka, aku nak buat macam mana ni ha? Baru sungguh ni. Nak tarik orang bagi orang hormat kat dia. Senang ya Pak Long. Saya pergi balai polis, saya buat report kat Pak Long. Saya aman ni nak buat report ni. Dia ni duk pergi kacau. Polis main ambil depan rumah. Dengan kereta Petroka. Polis main ambil depan rumah tu, bukan polis nak main ambil. Dah Pak Long tak ada pergi ngapa, kereta pun rosak, motor pun nak bawa. Pak Long kata tak apa, kalau nak segera main ambil saya pergi. Polis kata tak apa, saya pergi ambil Pak Long, saya pergi hantar balik. Ni ada siapa buat laporan, main ambil. Polis main ambil Pak Long depan rumah, tangkap gambar perak masuk dalam grup WhatsApp. Polis dah angkut yang hampa duk sanjung sangat dulu ni, terlibat dengan jenayah. Habis. Tu nama dia bunuh karakter. Tambah lah ni pula tuan-tuan, orang boleh edit gambar Pak Long duduk tu betul-betul duduk dengar khutbah tu, terlena lagu tu. Dia ambil gambar, dia pergi bubuh bau perempuan tepi tu, lena atas bau dengan sabar, dengan lebih jahanam. Orang pula bukan nak tabayun, tibayun, sidayun. Lah dia tak ada bunuh dah. Dia takkan bunuh hang bagi hang mati. Hang nak hidup-hidup, tapi karakter hang ku bagi mati. Hang derita lebih daripada hang mati yo. Ni dia, kita kena siapkan dengan ilmu Pak Long. Macam mana kita nak tangkis? Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita siapkan kekuatan. Dan menafsirkan Nabi SAW itu, insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Kita nak baca doa boleh edak lah. Dekat orang perempuan sikit, dekat orang lelaki sikit. Hak doa saya bagi bulan lepas pun tak tahu tuan-tuan beramai ke tak. Tak duk celah kitab tu. Hari ni baru buka. Lain kali kitab tu masuk syurga. Edak. Kalau tak cukup, pergi ambil dekat kereta saya. Hak belakang sana kalau boleh tolong pergi ambil dekat kereta saya tu. Edak. Dan dalam doa ni dia punya kesilapan pada penulisan ni terlalu banyak tuan-tuan. Saya hari tu tulis tangan bagi dekat lepas type. Lepas tu lepas kata macam mana ustaz? Saya kata hampa type ikut yang aku tulis dak. Ikut yang ustaz tulis. Apa cetak. Lepas cetak bila siap cetak mai tunjuk kat saya. Saya tengok banyak kesilapan.
Yang mana yang ada pen, tolonglah. Tengok saya baca, tolong perbetul huruf. Ada huruf tak kena, ada baris tak kena. Tolong saya baca, tolonglah. Tolong ikut. Tolong. Tengok, perbetul dengan pen. Sambil duk edak ni, saya nak cerita dululah sebelum saya nak ni. Dalam doa ni diceritakan Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, dia kata, dia tengok kepada orang ni, dia rasa heran. Herannya pasal apa? Dia kata, aku heran tengok orang ni yang terkena 4 penyakit tetapi lupa kepada 4 doa. Sana ada lagi? Pada malam tak? Ada doa sana? Ada siapa? Kalau Bang Tun pergi ambil, bagi kat mereka tak? Ambil kaedah saya. Ada. Saya bawa banyak. Tolong. Sekali bila doa dia dak, siapa yang tak dapat ambil? Hak nak beramal lah. Tak beramal tak payah ambil lah. Balik-balik lipat bawah atas poket baju tu, haram tak beramal lah. Kali mesin gitu lah. Bagi dekat orang nak beramal. Ja'far bin Muhammad kata, aku heran kepada orang yang terkena 4 benda tapi lupa 4 benda. Saya terjemah mudah malam ni, terkena 4 penyakit, terlupa 4 zikir. Penyakit apa yang dia terkena ni? Yang pertama, penyakit risau, susah hati. Susah hati. Ada tak tuan-tuan kena penyakit susah hati? Ada Ustaz. Hati tak tenang. Dalam bahasa Kedah dia panggil lemah perut. Yang kedua, takut kena sesuatu benda yang tak berapa nak elok kena dekat kita. Yang ketiga, orang nak perkena kita. Dan yang keempat, teringin nak masuk syurga. Tapi dia lupa kepada 4 zikir. Baik, kita baca. Ajibatul liman, ni kata Ja'far bin Muhammad. Yang mana yang ada pen, tolong perbetul sana. Ajibatul liman, dia pergi tulis lamin. Ajibatul liman yabtali, dia tulis yabtala. Bil hammi kaifa la yaqul la ilaha, tambah illa tentu. Dia tulis la ilaha anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lianna Allah Ta'ala yaqul fastajabna lahu wa najjaynahu, dia tulis ta, minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Baik, yang tu yang pertama. Ja'far bin Muhammad kata, aku heran betul-betul dengan orang yang terkena penyakit susah hati. Hati tak tenang. Sebab apa dia tidak melazimi zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa dah zikir ni? Apa Ustaz? Tapi tak tahu nak pergi pulang tak mana. Kena susah hati Pak Long baca. Nak baca masa mana Ustaz? Sagi saya abang. Tu yang pertama. Bacalah banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang, hati akan tenang. Tu yang pertama. Yang kedua, wa ajibtu liman khafa syai'an minas su'. Yang kedua dia kata, aku heran dengan orang yang takut kepada sesuatu kejahatan kena kepada dia. Benar-benar tak elok lah. Rumah kena ribut. Macam saya kena bulan lepas tuan-tuan. Oh ya, saya tak pernah kena ribut. Tak tahu kata teruk, rupanya teruk. Bulan lepas kan yang belah-belah kami tu banyak kena ribut. Rumah saya tepi bendang. Pakai atap genting tu. Duk lena pukul 2:30 pagi tu, dengar macam rumah nak terangkat tu. Prok. Kerang. Atap genting tu, angin angkat 100 keping. Sekeping 4 kilo. Ayak masuk dalam rumah Allah. Habis sebelah tangan juga dapat long.
Pagi tu pukul 2 kena, 2:30 pagi kena. Pagi tu saya mengajar dekat sekolah saya. Saya abang dekat maklum tu, saya kata hari ni saya nak mengajar Ustaz ya, mood tak ada. Ada maklum tu dia ketua kelas. Dia tanya, mood pergi mana Ustaz? Saya kata pergi mana apa, rumah saya tu kena ribut. Hati tak tenang lah, rumah kena ribut, nak mengajar ni hati tak tenang. Saya kata gitu. Maklum tu kata, awak tak baca la ilaha illa anta? Haram, saya kata. Hak ni kata ajak makan diri. Dia kata, awak ustaz tak baca la ilaha illa anta? Baca dah lah. Tapi benda musribah, teringatlah juga. Maklum ni pun. Habis mengajak saya selok pertama, ayah saya selok kedua, habis mengajak dia main. Saya duduk kat rumah tu, duduk tepi pokok bunga, duduk tengok. Tukang tu duduk berjalan atas bumbung, duduk berbuah tak tu, saya duduk tengok lah. Dengan perasaan sedih. Dia nak balik kot, dia singgah, dia tengok saya duduk tepi pokok bunga tu, dia main. Banyak kat ustaz no. Saya kata, ha, satu keping maklum. Kesian ustaz. Sekeping banyak mana dia kata? Saya kata RM22. 100 keping 2,200. Kot lah dia nak jolok dah lah ustaz. 100 bila dia buat tak, boleh 5 keping. Ush, dia kata banyak juga lah sekeping RM22. Saya kata 2,200. Banyak ustaz no. Dia kata apa pula? Ustaz tak banyak zakat kot. Kau hempuk dengan atap ni, tak pergi hilang. Ni mau takut benda-benda lagu tu maklum ni dia kata ni. Nak baca apa dah? Aku heran dengan orang yang takut sesuatu kejahatan kena kepada dia. Kaifa la yaqul, awak dia tak baca. Baca apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, rupanya baca yang tu ustaz no, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Lianna Allah Ta'ala yaqul fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'an nas kaifa wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. 3. Wa'ajibtu liman yakhafu makran nas. Aku heran dengan orang yang takut dengan tipu daya manusia. Orang nak bohong kita, orang nak kena kita. Kaifa la yaqul, awak lepas tak baca, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Baca yang tu. Lianna Allah Ta'ala yaqul fawaqahu Allah sayyiati ma makaru wa haqa wa bi ali fir'auna su'al azab. Selesai. Boleh? Dan yang keempat, wa ajibtu liman yarghabu fil jannah. Aku heran dengan orang yang teringin nak masuk ke dalam syurga. Kaifa la yaqul, awak lepas tak baca, masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Lianna Allah Ta'ala yaqul fa'asa rabbi an yu'tini khairan min jannatik. Baik Pak Long, 4 zikir dapat. Nak baca masa mana ustaz? Saya cadangkan tuan-tuan lepas semayang. Kalau semayang dengan Tok Imam habis baca doa taqabbalallahu minkum, tuan-tuan salam, tuan-tuan sambung benda ni. Duk sengap-sengap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 3 kali. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. 3 kali.
Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah anugerahkan ketenangan hati kepada tuan-tuan dan saya. Allah Ta'ala selamatkan tuan-tuan dan saya daripada benda-benda jahat. Allah selamatkan tuan-tuan dan saya daripada tipu daya manusia. Dan Allah Ta'ala selamatkan saya dan tuan-tuan daripada Allah Ta'ala akan masukkan saya dan tuan-tuan ke dalam syurga semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ijazahkan amalan ni kepada Pak Long Maklong untuk lakukan. Wallahu'alam. Kita off kita punya live sah. Nah, ada benda yang saya nak umum kepada tuan-tuan. Kita off kita punya live dan recording. Baik, yang pertama Pak Long sehari macam biasalah, habis solat fardu Isya nanti tuan-tuan tengok ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riadah dekat pintu-pintu keluar tu. Tuan-tuan bubuhlah. Duit tu digunakan untuk apa? Boleh baca di belakang doa tu.